Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian A, hari tu kamu dah jawab. Tolong participate lah sebab dah jawab hari tu kan. So ada yang tak faham nanti boleh tanya dekat cikgu. Cikgu akan jawab untuk kamu. Okay, nombor 1. Determine the number of significant figure of number 14007. Dia nak berapa significant figure ni? Dia suruh tentukan berapa. So senang je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kosong di tengah-tengah tu dikira. So jawapan dia adalah D. Gitu. Kalkulator kat sebelah ni. Cikgu standby lah untuk ni pakai kalkulator. Siapa yang biasa pakai kalkulator pun boleh juga terus tulis kalkulator. Tapi kat bahagian B, bahagian C pun kadang-kadang dia akan tanya juga soalan, tapi kamu tak boleh pakai kalkulator kat situ. So kamu kena tahu juga cara manual dia. Kita takut nanti bahagian C tanya, kamu banyak guna kalkulator kan yang significant figure tu, SCI tu, tapi biasa pakai tu. So takut nanti kat section C kamu ada masalah sikit untuk buat manual. So sekarang ni kita tunjuk manual je lah. Okay, round off 0.896 correct to 2 significant figure. 2 significant figure, macam mana nak tengok? So tengok dekat 9. Tengok kat sebelah. So akan jadi berapa ni? 2 significant figure. Jawapan dia berapa? Dia 6 lebih daripada 4, betul. So kita bundarkan macam biasa, dia akan naik lagi sini. Ya, 0.9 dia adalah berapa significant figure? Dia nak 2. Kena hati-hati dekat situ. Jawapan dia bukan 0.9. 0.90. Ya, ditambah kosong dekat belakang. Sebab apa? Dalam decimal kita belajar kan, cara nak mengira significant figure. Kalau 0 dekat belakang, after decimal, kita kira benda tu. So kena master yang tu. So jawapan dia adalah A. So kena tengok betul-betul. 2, 3, kucing berlari tak? 2, 3, 5, 7, 4, 0. Become 2, 3, 6. 0, 0, 0. When round off correct to the significant figure. Determine the value of N. Value of N tu apa? Dia nak berapa significant figure tu. Dia buat mana? So kita boleh try lah berapa significant figure itu. Apa yang pening aku. So ni macam nak buat ni. Berapa significant figure? Jadi 7, jadi 6 juga kat sebelah sini. So dia akan try kat sini kan. Kita cuba yang ni dulu. So yang ni akan naikkan 6 dekat sebelah sini. So dia akan jadi 2, 3, 6, 0, 0, 0. So dekat sinilah. So berapa tu nak tulis berapa tu? Nombor 3. Berapa tu? So 3 jawapan dia. Dia akan ambil 3 significant figure. Nak tengok kat sini pun kadang-kadang boleh. Tapi yang ni direct lah. So dia akan jadi mudah sikit. Sebenarnya dia round off to 3 significant figure. Dia akan jadi macam tu. Okay, boleh. Kita pergi kepada nombor 4. Which number is rounded off to 2 significant figure correct? Lee. So dekat mana yang dia guna 2 significant figure yang betul? Nombor 1 ni betul ke? Ni berapa significant figure ni? 0.05. Cikgu nak dengar. Berapa tu? Betul ke salah? Salah. Salah. Yang ni nombor 2? Nombor 2 betul ke tak? Nombor 2 ni betul. Kan? Sebab dia ambil 7. Dia tengok sini. Tak cukup lagi lebih daripada 4. So bundarkan. So akan jadi 6, 7 sahaja. Tak payah tengok yang lain dah. Tengok yang ini sahaja. Okay. 28 orang. Okay, nombor 4. Cikgu rasa tak ada masalah. Nombor 5. Okay, nombor 5. Dia daripada bentuk single number. Dia nak tukar jadi bentuk standard form. Yang ni kamu boleh tekan calculator automatically. Kamu boleh. Automatic boleh dapat jawapan. Tapi kalau kita nak guna cara manual, macam mana cikgu? Okey, kita tengok ni betul-betul. Sekejap. Tengok ni. 325. 325. Dia tukar jadi standard form. So, dia gerakkan daripada sini. Ni titik dekat sini tau. Cikgu ada ajar kan. Kalau kecilkan kat depan, atas tu jadi besar. Kalau kita besarkan dekat depan, atas jadi kecil. Macam tu maksud dia. So, kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. So, dia akan jadi 3.25 darab 10, 5 kan. 5 tu kita besarkan. Kita kecilkan. So, belakang ni kena besarkan. So, dia akan jadi 5. Pergerakan dia 5. Kalau dia sini kan, tadi kita kecilkan. Ini boleh besar kan? 325, 000 besar. So, kita kecilkan dia. Bermaksud di bahagian atas ni kita kena besarkan dia. Dia kena kontrol lah. Dia kena tengok yang tutup.
So jawapan dia berapa dekat sini? 5. Dia nak nilai dekat atas ni sahaja. M. So jawapan dia 5C. 5C. Jawapan dia 5C. Boleh? So kita tak nak buang masa lagi. Kita terus pergi kepada soalan nombor 6. Mana soalan nombor 6 ni? Okey, ni dia. Dia kata, in standard form, 0.00764 is written as P. Ini kena tukar je lah. Yang ni bukan dalam bentuk standard form yang betul. Yang dia standard form juga. Tapi standard form yang betul-betul standard adalah dia punya bahagian depan ni, P ni, kena less than 10. Dia tak boleh 10. Dia kena bawah 9. 9.5 boleh terima. 9.99 boleh ke cikgu? Boleh. Jadi dia tak boleh lebih pada 10. So yang ni tak ada masalah. Boleh terus buat je. Cikgu gerakkan ke belakang. 1, 2, 3, 4. 4 ingat 7.64 darab 10. Yang ini kita dah besarkan. So atas kita kena kecilkan. Negatif 4. Jangan letak 4. Jangan letak 4. Sebenarnya dia adalah negatif 4. Sebab kat bahagian depan ni kita dah besarkan. So nombor atas ni kita kena kecilkan. Tu maksud dia. Cara nak buat lah. Kalau tekan kalkulator pun tak ada masalah. Boleh dapat jawapan. Jawapan terus. So jawapan dia yang mana satu ni? A, B, C, D. 5 dah pangkah. Dia 4 pangkah. So ada 2 jawapan saja. 7.64. Jawapan dia adalah B. Okey. Boleh ke tidak? Nak dengar suara sikit? Boleh. Sebab ni kamu dah buat kan. So cikgu nak tengok kamu boleh faham lah apa yang kamu buat. So the volume of cuboid is V. cm cube. Express V in standard form. So dia nak volume macam biasalah. Cuboid ini darab ni darab ni. Tetapi hati-hati. Tengok dia punya unit. Sama ke tidak? Kalau tak sama, kena bagi sama. Kamu tak boleh terus je. Kalau kamu teruskan je, jadi salah lah. So sekarang kita tengok kehendak soalan. Dia nak apa? Dia nak cm padu. Cm cube. So M ni kita kena tukar jadi cm. So tukar cm 1.2 meter kepada cm. Berapa jawapan dia? Darab berapa cm ke meter? Darab 100. Darab 100 jadi berapa? 120 cm. Apa tu darab je lah. Tekan kalkulator je. Tak payah tunggu apa-apa lagi kan. Tekan je. Sebab memang unit dia dah dalam cm. Cikgu tekan sekarang. Darab 120. 23 kucing berlari lagi. 2300. Okay, yang ni tapi dia nak dalam bentuk standard form. Nampak ni? So yang ni kita kena ubah lah. Ini nak gerak ke depan lah. Nak bagi dia below than 10. So akan jadi berapa gerak ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 2.31 darab 10 kuasa. Yang ni kita kecilkan. Yang ni atas kena besarkan. 10 kuasa 5. Macam begitu. So jawapan dia adalah bola-bola api. Bola-bola api. B. Okey, seterusnya nombor 8. Cikgu, saya nak tekan kalkulator terus. Boleh ke cikgu? Boleh, sebab ini adalah soalan objektif. So kamu lebih cepat lah sebenarnya pakai kalkulator. Tak payah fikir kan. Kalau kamu fikir ni, nanti buang masa. Tapi cara manual kena faham juga macam mana nak buat. Okey, yang ni tekan kalkulator saja. 1.2 darab 10 kuasa negatif 7. Ni cikgu buat ni nampak ni tekan. Tak nampak kan? Bahagi dengan 0.004. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Kalau kalkulator cikgu, dia dapat direct terus. Dalam bentuk standard form. So jawapan dia 3, 10 kuasa negatif 5. Jawapan dia A. Ada benda dalam matematik ni dia memudahkan kita sebenarnya. Kalau boleh kita fully guna, utilize kalkulator yang ada. Yang ni kalkulator cikgu. Yang ni yang baru. Siapa yang hilang kalkulator, cikgu nasihatkan beli yang ni. Persediaan untuk SPM. Siapa yang masih lagi ada. Sebab yang lama pun yang 570 yang biasa tu pun dah banyak tak jumpa kan kat kedai. So bolehlah berjinak-jinak walaupun dia macam mula-mula macam cikgu try hard jugalah nak buat, nak guna. Tapi lama-lama dia jadi macam okey lah. Banyak ada keburukan dia, ada kebaikan dia. Setiap benda tu ada kan kebaikan dengan keburukan. So kita kena accept lah semua. Okey, yang ni soalan terakhir. Which of the following is not true? Yang ni siapa yang tahu ni? Dia punya mega, kilo, mili, nano. Yang ni bukan nama band tau. Mega kan. Kumpulan mega. Siapa pernah dengar kan? Kumpulan mega. Bukan. Ini adalah kaitan dengan prefix. Prefix ni untuk macam measurement lah. Macam sentimeter, desimeter, nanometer.
Mikrometer. Yang tu kamu akan belajar nanti tingkatan 4 dalam fizik. Cikgu rasa awal-awal lah, walaupun cikgu tak ajar fizik, tapi cikgu meminati fizik. Cikgu dulu ambil fizik dan cikgu ingat sampai sekarang. Ini cikgu tak tipu tau, ini betul. Macam mana cikgu ingat cikgu? Yang ni dia punya prefix. Tera, giga, mega, Peta. kilo. Sabar. Beta, sabar, tak ada beta dekat situ. Dekat fizik dia ada 10 saja. Dia sebenarnya ada banyak lagi kan. Tapi 10 yang fizik nanti kamu akan hafal. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Ini cikgu tak tipu. Memang cikgu hafal daripada cikgu tingkatan 4. Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Yang maknanya ini paling besar lah tera kan. 1 tera. Pendrive. Mana cikgu punya pendrive? Baru minggu lepas sampai kan pendrive. Kecil je. Tapi 2 tera. Cikgu beli RM12 saja kan. Ni nak promote sikit lah. Tapi tak pakai pun. Cikgu ada banyak pendrive. Ini contoh pendrive. Kecil je ni. Ni berapa ni? 2 tera. Ni tak tipu 2 tera. Cikgu dah check dah. Memang dia boleh pakai. Sekarang ni dulu 2 tera semua pakai hard disk besar-besar je. Zaman-zaman dulu 10 tahun lepas hard disk dia kena cocok juga adapter. Kena ada power supply. Lepas tu baru tak payah ada power supply. Tapi besar juga. Sekarang ni lagi kecil 2 tera boleh masuk. Okey, macam mana cikgu hafal? Ini dia ada unit dia. Yang ni sebenarnya adalah 10 kuasa 12. Yang ni 10 kuasa negatif 12. 10 kuasa negatif 9. 10 kuasa 9. Seterusnya lah 6, 10 kuasa 3. Ini 10 kuasa negatif 6. 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 1. Ini dia punya prefix. Dia punya yang kamu kena ingat nanti dalam fizik. Macam mana unit ni kita tentukan. Bermaksud tera, giga. Contoh kita tengok. So kita boleh tengok kat sebelah sini, table yang cikgu dah buat ni. Kita boleh compare. Bermaksud 12 tu ada 12 kosong lah maksud dia. 9 tu maksud dia 9 kosong. Itu maksud yang paling mudah lah. Senang sikit nak tengok. Okay, kita tengok kepada mega. Tera, giga, mega. Ni nombor 3. Cikgu kuningkan dia. Allah, hitam pula. Kuning, hitam. Okay, kuningkan dia. Okay. Ada 6 kosong. Betul ke ada 6 kosong dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bermaksud dia betul. Dia nak not true. Ini true. So janganlah pergi bulat-bulat kan. Sebab dia nak not true. So kilo ni yang nombor 2 ni. Yang bawah ni. Bawah dia. Nak warna apa pula ni? Warna merah lah. Cikgu bulatkan warna merah. Ada berapa kosong? 1, 2, 3. Yang ni general knowledge. Boleh juga daripada sekarang kamu menghafal. Walaupun cikgu tak tekankan banyak. Tapi dalam syllabus ada. Ni boleh try hafal daripada sekarang. Ada orang dia siap bulat kan, siap buat lagi kan. Macam Michael Jackson keluar hutan bawa ibu unta kan. Itu warna-warna pelangi. Terpulang pada kamu lah nak hafal macam mana. Tapi cikgu hafal dengan nama dia sendirilah. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Cikgu hafal daripada dulu ke tempat. So yang ni betul. Mili. Ini mili. Bawah tu mikro. Mikroorganisma. Dia lagi kecil. Kalau dia yang cakap anti-vaksin kata dekat dalam Pfizer tu ada chip kan. Sebesar mikro. Maknanya terlalu kecil lah maksud dia. Belum dia cerita pasal 1 piko lagi kan. 1 piko yang bawah sekali. Lagilah kecil. Tak nampak dia mata. Memang lagi kecil lah. Tak tahulah kecil mana. Wallahualam. Okay, mili. Yang ni yang mili. Ada berapa 3? 3 ada 3. Ada berapa 3? Ada berapa kosong? Ada 3. Ni. 10 kuasa negatif 3. Tapi negatif 3 kosong dia dekat depan. Okay. So final answer supposed to be nano lah. Nano ada 9 sepatutnya. Ni nano Nano piko. Nano. So nano kena ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7 sahaja. So jawapan dia nano is not true. Dekat soalan sini. Ni boleh gunakan kalau ada soalan-soalan lepas ni. Dia bertanya bolehlah tambah-tambah knowledge sikit. Dan hopefully dia tak masuk lah dalam kita punya exam. Nanti kamu terciduk kan. 1 tera tak tahu berapa. So kena hafal lah. 1 tera tu bermaksud ada 12. 1 tera maksud dia ada 12. 1 tera. Gig. Ada. Okay. Rasanya dah okey dah. Objektif. Ada beberapa perkara yang kamu belajar. Benda-benda yang baru. Sebab hari tu tak dapat soalan pun. Bermaksud kamu boleh buat. So kita assignment kamu bahagian B cikgu dah assign dah dalam
Teams nanti boleh jawab. Ada sikit je. Sikit je. Sekejap je ni. 30 minit pun tak sampai siap dah ni. Kalau buat elok-elok. Kalau yang buat cincai-cincai tu lagilah sekejap. So mana-mana yang perlu lukis, lukis. Macam ni kan. Kena lukis gambar kotak ni. Lukis lah. Jangan tak lukis pula. Yang ini kenalah lukis. Tak payahlah lukis kan. Kalau rajin buatlah bentuk smartphone kan. Mana ada orang dah ni. Smartphone kena full screen. Okay, full screen. iPhone. Contoh ada iPhone. Pulanglah pada kamu nak buat macam mana. Janji cikgu boleh faham jawapan kamu. Okey, itu bahagian B. Sekarang kita akan buat bahagian C. Kita buatlah mana yang boleh. Bahagian sini pun tak banyak kan dia bagi. Dia bagi 13, 14, 15. Siapa yang masih ada dengan cikgu? Tolong angkat tangan. Cikgu nak tengok berapa orang. 34 orang. Semua angkat tangan. Mana Yaya? Okey, Yaya angkat tangan. Alright. Dah bersedia? Kita masuk bahagian C. Siapa yang tak tahu lagi, tolong tengok betul-betul. Siapa yang lebih bersemangat, dia dah ada kertas dekat depan dia. Yang print, dia akan nak tulis jawapan ni. Cikgu, jawapan cikgu ni kan. Berkat ni jawapan cikgu ni. Saya nak salin ni. Contoh kan. Okey, kita tengok. Ini nampak mudah. Tetapi ingat, dia 3 markah. Dia perlukan jalan kejut. Working sangat penting dekat sini. Tak ada working, tak dapat markah. Minta maaf. Walaupun jawapan betul. So, kita tak boleh depend on calculator. 100%. So, yang ini kena buat sendiri. Macam mana nak buat? Kita kena belajar lah. Tengok betul-betul soalan ni. Dia ada tolak. Dia ada beza tau. Tolak tambah satu side. Darab dengan bahagi cara lagi mudah. Kalau tolak tambah ni dia susah sikit. Sikit macam mana? Kita kena bagi sama ke atas ni. Yang mana satu nak bagi sama terpulang kepada kamu. Okey, contoh macam mana cikgu buat cikgu? Okey, semua tengok betul-betul. Cikgu bagi sama yang mana satu? Cikgu nak bagi sama yang 8 lah. 8 ni cikgu nak tukar jadi 7 nanti. So 8, cikgu gerak ke 7, maknanya cikgu kecilkan. So depan ni cikgu kena besarkan. Berapa langkah? 1 langkah sahaja. Sebab 8 ke 7 adalah 1 langkah sahaja. So cikgu akan dapat gerak 1 langkah ke belakang. Sebab cikgu nak besarkan. 88.7 darab 10 kuasa 7. Salin balik semula. Ini tips nombor 1. Bagi sama. Dah sama, dalam matematik, kalau ada tambah tolak, selalunya kita akan factorize. So factorize macam mana? 10 kuasa 7 kat belakang. Buat kurungan dekat depan. 88.7 tolak 5.98. Lepas tu kamu boleh tekan kalkulator lah. Cikgu tekan kalkulator dekat sini. 88.7 tolak 5.98. Dapat 82.72 darab 10 kuasa 7. Adakah itu jawapan terakhir dia? Ingat balik. Bila disebut state the answer in standard form, dia bahagian P dekat depan ni, dia tak boleh lebih daripada 10. 10 pun tak boleh. Kena last kali 9.9999. So, kita gerakkan 1 langkah ke belakang. Kita kecilkan 1 Kecilkan 1. Maknanya atas ni kena tambahlah 1. Gitu. So, akan dapat jawapan akhir. Cikgu tulis dengan pen merah. 8.272 times 10 power of kecil jadi besar. 7 jadi 8. So, inilah jawapan yang sebenar-benarnya. Siapa yang, cikgu, saya buat sampai yang sini je lah cikgu. Boleh dapat full mark ke? Tak dapat full mark. Kamu akan dapat 2 markah sahaja daripada 3. So, kena tengok betul-betul. Yang ini adalah jawapan 1 lagi markah. Okay, cikgu harap itu kamu kena faham. Bila ada tolak dengan tambah, dia susah sikit. Susah tu macam mana? Kena samakan dia punya indeks dekat bahagian atas tu dulu. Terpulanglah, ada orang nak pergi 7, nak pergi 8 pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan tetap akan jadi sama. Tak percaya boleh cuba. Okey, kita pergi pada soalan 13B. The table shows the profit obtained by a company in a year 2018-2019. Ada 2 profit ditunjuk dekat sini, 39 juta dengan 4.45 juta. Lebih, ni perkataan dia. Lebih daripada 2018. So berapa juta tu? 39.28 plus 4.45. Inilah jawapan untuk sini. Jawapan dekat bawah ni untuk 2019 adalah 43.73. This one is 39.28 million. Yang ni dia punya bagi tahu ayat je lah dalam bentuk ayat.
Okay, sekarang baru kita jawab. Calculate the total profit. Bila sebut total profit, tambah je lah. 39.28 plus dengan 43.73. Boleh? Boleh tengok betul-betul? So, tukarkan dulu. Tambahkan dulu. Ni million ya. So, cikgu tambahkan dulu. Tambah 39.28 dengan 43.7. So, akan dapat 83.01 million juta. Cikgu nak tanya satu soalan. Kalau juta, dia ada berapa kosong dekat situ? 6. 6. So, darab 10 kuasa 6 lah. Nanti kamu akan dapat 83 juta. 83 juta. Ni dia punya dia round off macam ni. Ada 6. 83 juta. Ada 6. So, kita boleh tulis macam tu. Sebab dia nak give your answer in a single number. Bukan single digit tau. Single digit tu 9, 8, 7, 6. Kamu akan terima lah siapa yang tak belajar sangat. Nanti dekat AdMaths, biasa kita akan jumpa. Markah dia 8/100. 7/100. Ini biasa. Siapa yang tak nak tergolong dalam golongan-golongan orang biasa ni, nak jadi luar biasa, kena dapat lebih lah. 30/100 pun okey. Kadang 30%. Nanti SPM dia akan improve every month. Nanti dia akan dapat juga. At least 80 lah. 80 pun dah A. Dalam AdMaths 60 pun selalunya A dah. 95. 65 pun dah A dalam SPM. So jawapan dia adalah 83 juta in a single digit. Tulis macam gini. Okay. Boleh. So kita terus jawab seterusnya. B dalam bentuk piawai. So dalam bentuk standard form, tulis je lah. Buat dalam standard form dapat berapa? 8.3. Sebab kita nak gerak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita kecilkan dekat depan. Kita dapat 10 kuasa 7 dekat belakang. Boleh? Okay. So, ini jawapan dia. 8.3, 10 kuasa 7. Satu markah je dia bagi. Tak perlu jalan kerja. Okey, seterusnya C, 13C. Dia soalan dia nampak kebat. Tapi janganlah takut. Bila kebat ni sebenarnya dia ada beberapa level kan. Kebat yang susah sangat. Lepas tu ada medium. Lepas tu dia ada yang kebat yang tak berapa kebat. Easy. Sebenarnya macam tu. Dalam pembahagian soalan kebat. Tak semestinya kebat tu semua high level. Kadang-kadang ada yang mudah. Ini mungkin kebat daripada segi kamu kena membaca, kamu kena fahamkan betul-betul. The mass of the earth 5.972, 10 kuasa 27. The mass of the sun 3.331, 10 kuasa 5 times the mass of earth. Yang ni dah bagi tahu hari tu macam soalan hari tu. So, kena darabkan sahaja. Okay, darabkan sahaja dapat berapa? Tekan je calculator. Tak pun, sebab cikgu cakap mana boleh pakai calculator. Okay, kita buat je 5.972 times 10 kuasa 27. Sebab nak tunjuk jalan kerja kan. So, darab dengan 3.331 10 kuasa 5. Yang ini, ada student dia keliru. Tadi yang dekat atas nombor 1 tadi, dia tolak. Betul tak? Ada tolak kat tengah-tengah. Yang ni tak ada tolak. So, kalau tak ada tolak, dia senang sahaja. Dia tak susah. So, kamu darabkan saja dengan nombor dia. Yang atas ni, bila darab, kena jadi apa? Tambah. So, jadi 32. 10 kuasa 32. Darab dengan depan ni kita darab saja. 5.972. Tolong cikgu tekan kalkulator. 5.972 times 3.331. Berapa jawapan? Berapa jawapan? Tak dengar jawapan. Tadi seorang pun pegang kalkulator. Tolong cikgu seorang. Berapa jawapan dia? 16.892.732. Okay, good. Macam ni. Okey, ada satu. Okey, kita buat macam ni. Okey, kita tengok betul-betul. Okey, sebenarnya dekat sini ada kesalahan tadi. Ni dalam gram. Okey, tak apa dah. Dia bukan kesalahan lagi. Ini sebenarnya dalam gram. Nanti kita kena tukar kepada kilogram. Sebab soalan nak kilogram. Itu last kali pun boleh dapat jawapan. Kita tukar. So, macam mana nak buat? Dia akan dapat berapa tu nanti? Gerak ke berapa ni? Nak gerak berapa ni? Nak gerak ke depan ke nak gerak ke belakang?
So nanti jawapan dia, bila tukar gram ke kilogram, 1000 kan. So gerak 3 nanti. So kamu akan dapat jawapan 1.99 times 10 kuasa 30. Ni kamu tengok lain baik semula. Cara dia buat macam mana? Okey, macam ni lah. Cikgu tukar dulu. Jadikan sini ke sini bagi nampak jelas sikit. 1.99 lah cikgu buat. Darab 10, kita gerak ke depan, kecilkan. So atas kena besar. 10 kuasa 33. Ini belum jawapan lagi. Ini dalam gram. Bila nak tukar ke kilogram, kita kena bahagi kan. Kena bahagi dengan 1000. Tak pun dapat jawapan ni, bahagi 1000 pun akan dapat jawapan. Kan ni gram, tukar kepada kilogram, bahagi 1000. Boleh juga. Kamu akan dapat jawapan. Okay, ada masalah tak yang ni? Yang ni mungkin kebat dia dari segi penukaran gram tu ke kilogram. So hati-hati yang tu, tengok balik. Kalau gram, okey, buat jawapan sampai gram dulu. Lepas tu last kali baru tukar. Cikgu cakap kalau gram ke kilogram, ni kan, ni gram, ni kg, ini gram. Sini ke sini kena bahagi 1000. Sini ke sini kena darab 1000. Sekarang kita gram nak ke kilogram. So kita bahagilah jawapan yang gram tadi, kita bahagi saja dengan 1000. Kamu akan dapat jawapan. 1.99 times 10 power of 30. Ini jawapan dia. Kuningkan jawapan dia, boleh tengok balik, belik-belik lepas ni macam mana jalan kerja dia yang cikgu buat tadi. Kena tunjuk jalan kerja ke cikgu? Kena tunjuk. So tolonglah tunjuk. Sebab 3 markah ni rugi. Sebab bahagian C memang kita nak tengok macam mana student ni buat jalan kerja. Sebenarnya kita dah tahu dah siapa yang boleh pakai calculator, siapa yang tak pakai calculator. Kita boleh nampak dah. So jangan depend 100% on calculator. Paper bahagian A, bahagian B mungkin kita boleh pakai calculator. Bahagian C, no, tak boleh. Kena biasakan macam tu juga. So kita cuba pergi nombor 14. Lagi sikit lagi. So boleh tengok-tengok je. Apa yang boleh tulis tu boleh tulis. Cikgu saya nak tekan kalkulator terus. Tolonglah jangan buat macam tu. Tunjuk sikit jalan kerja. At least cikgu nampak. Buatlah 8.85 bahagi 2.5. Contoh. Kan? Bagi dia nampak sikit. Darab dengan 10. 5. Kalau bahagi dia akan jadi tolak. Tolak 8. Gitu. So 8.85. Kita buatlah 8.85 bahagi dengan 2.5. Dapat 3.54 darab 10 kuasa negatif 3. 5 tolak 8 negatif 3. So sekarang ni dah bentuk dalam standard form yang terbaik. Cukuplah. Kamu akan dapat jawapan nanti. Markah dia macam mana cikgu? Ni ada 2 line je cikgu. Mestilah 2 markah. Tak, dekat sini boleh nampak. Dekat sini pun dia akan bagi markah. Kat bahagian 5 tolak 8 tu. Dia nak tengok kamu faham konsep ke tak. Kalau bahagi kena tolak. Yang tu dia nak faham. Dia nak tengok kamu. Satu lagi bila bahagi number dia nak tengok ada jawapan. So yang ni 1 markah. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. So akan jadi 3 markah. Logik lah dia punya markah. Kadang-kadang kita depend kepada markah juga untuk kita buat soalan. Alright. Edwin by an external hard disk 3 tera. No, external hard disk tu. Cikgu pakai pen drive je. After he transfer some data into a hard disk, the free space in an external hard disk 9.7 sahaja. Daripada 3 tera, dia transfer, last tinggal 9.7. Calculate the capacity in byte of the data. Data tu dekat sini lah, berapa yang dia transfer. Ini soalan dia. So kena tolak lah kan. Tapi tolak, dia kena sama unit. Tu maksud dia, kamu kena faham yang tari. Yang tadi, mana yang tari? Tadilah, bukan tari. Tari tu tari menari. Sekejap cikgu ambil, cikgu malah nak tulis balik. Yang ni. Ambil balik yang tera, giga, mega, kilo, desi, sentimili. Ambil ni. Kita pergi ke bawah. Sekejap. Maafkan saya. Mana tadi? Ini sebelah. Okay, kita besarkan sikit. Alright. Yang ni cikgu dah bawa pergi sebelah. Sekarang dia kata 3 tera. 3 tera bermaksud berapa? 3 tera bermaksud 3 darab 10 kuasa 12. Tolak dengan 9.7 giga. Berapa giga? 10 kuasa 9. Yang ni tolonglah jangan tekan kalkulator. Yang ni memang soalan ni boleh dikatakan kebat lah. Siapa yang tak tahu belah sini, bermaksud dia tak tahulah nak selesaikan macam mana. Nak tekan kalkulator pun akan dapat salah nanti.
Sebab kamu tekan 3, tolak 9.7. Mana boleh kan? 3 tu kecil je. 9.7 tu besar. So, dia punya prefix kat belakang ni memainkan peranan yang penting. So, ini dia. Cikgu dah buat. Dia punya jalan kerja pertama. So, tengok. Dia adalah tolak. Bila tolak, cikgu cakap kena buat apa? Cuba samakan di bahagian atas dia. Cubalah bagi sama. Nak buat macam mana? Terpulang pada kamu. Okey, 12. Saya nak tukarlah pergi 9. Nak bagi sama dengan sebelah sini. Boleh. Tak ada masalah. Sebelah sini kita kecilkan. Depan kita kena besarkan. Berapa pergerakan dia? 3. So, 1, 2, 3. Darab 10 kuasa 9. Tolak 9.7 times 10 power of 9. Ini cara nak buat. Lepas tu bila dah sama, dalam matematik, kita boleh buat factorization. 3,000. Betul ke ni? Betul. Kecilkan. Besarkan. Betul. 3,000. Tolak 9.7. Nombor tu. Darab dengan 10 kuasa 9. Tolaklah 3,000. Tolak dengan 9.7. Dapat jawapan 2990.3 darab 10 kuasa 9. Yang ni dah habis belum? Belum lagi. Sebab dia nak tinggalkan dia last bahagian depan ni yang panggil P ni. Kena gerakkan dulu. Cikgu kecilkan. 1, 2, 3. Tambahkan dekat atas 3. So akan jadi 2.99. Atas ni kena tambah dengan 3. So akan jadi 10 kuasa 12. Okay, boleh. Kalau nak ambil semua pun boleh. 2.9903 times 10 power of 12. Sebab dia tak bagi tahu berapa significant figure dekat soalan dia. Dia tak bagi tahu berapa dia nak. So kalau kamu nak tulis full pun boleh. Kalau nak bundakan menjadi standard, jadi standard dia 3 lah significant figure. So boleh juga. Jawapan ni dua-dua diterima. Okay, boleh. Angkat tangan sikit siapa yang boleh. Tengok berapa ramai yang boleh. Siapa ada soalan boleh tanya cikgu. Ada yang keliru. Cikgu nak kena hafal ke tu? Ya, kena hafal. Untuk knowledge kamu. Sampai ketua, insyaAllah. Kalau tiba-tiba jumpa cucu nanti, tanya, atau kan, nenek yang cantik kan. Berapa 1 tera tu bersamaan dengan berapa cikgu? Berapa nenek? Berapa atuk? Jangan tak tahu kan. Malulah. Kita MRSN. So, kena tahu. Itu maksud dia lah. Okay. Sebab ada dululah, past 2 years kan ada orang tanya cikgu, apa gunanya matematik ni cikgu? Saya tengok macam tak ada functionnya saya belajar ni kan. Cikgu pun cakap dekat dia kan. Okey lah, once nanti kamu dah kahwin, dapat anak, ada cucu. Cucu tanya soalan, 5 tambah 4 berapa ya opah? Takkanlah kamu tak nak tahu kan. So time tu lah bergunanya matematik. So dia pun, betul juga cakap cikgu kan. Kenalah kena prank lah dengan cikgu. Okey, seterusnya. C. Okey, C. Water tank. Okay, C, betul. A water tank in a shape of cuboid. Cuboid. Buatlah cuboid macam ni lah cuboid. Contoh. Water tank bentuk cuboid. Dimension 4.2, 1.5, 2.6. Ni contohlah dimension dia. Dia tak bagi tahu pun kan. Tapi selalunya dia panjang, lebar, tinggi. Selalunya dia panjang, lebar, dia tinggi. Ni standard punya measurement. Full water. Dalamnya ada full water lah. 40% daripada water dimasukkan dalam another container. Dia masuk container kecil sikit. Bentuk apa dia tak bagi tahu dekat sini. Tak ada masalah. So sekarang ni dalam meter, soalan nak dalam cm. Kena tengok betul-betul. Soalan nak dalam cm. So kenalah tukar daripada awal dia. Daripada azali lagi. Daripada kejadian dia lagi. Mula-mula. So yang ni kena tukar. Yang ni akan jadi 420, 150, 260. Macam mana cikgu dapat cikgu? Darab dengan 100. Okay. Darab dengan 100, kamu akan dapat jawapan. Meter pergi cm, darab dengan 100. Betul ke? Meter pergi cm, darab 100. Ya, betul. So, 420, 150, 260. So, dia nak volume, panjang, darab lebar, darab tinggi. So, 420, tolong tekan kalkulator untuk cikgu. 420 times 150 times 260. Berapa jawapan? 1638000. Dia ni penuh. Tapi dia nak berapa? Cari beri jawapan. Okey, soalan pertama dia nak dalam tangki penuh. Dalam bentuk standard form. So standard form kena geraklah 1 2 3 4 5 6 7. So 1.638 darab 10 kuasa 7. Sebab yang ini cikgu gerak tadi, cikgu kecilkan dia. So yang ini cikgu kena besarkan dia. So jawapan dia adalah 1.638 times 10 power of 7.
Okey, yang ni atas, yang penuh. Tengok yang bawah pula. Nak yang penuh ke tak? Dia kata nak yang tinggal. So yang tinggal berapa persen? Yang tinggal di dalam tangki tersebut, water in tank. Dia bukan nak dalam container yang dia transfer tu 40%. This one is 40%. Yang balance nanti dia akan jadi 60%. So kita ambil lah jawapan ini tadi. Ambil yang ni, 16380. Kamu darab dengan 60. Darab dengan 60 bahagi dengan 100. Darab dengan 60% lah. Kamu akan dapat berapa? 9828000. Tapi dia nak dalam bentuk standard form juga. So kita tariklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kita kecilkan 9.828 darab dengan 10 kuasa 6. Sebab kita kecilkan dekat depan, belakang kita kena besarkan. 10 kuasa 6. Ya, betul. Jawapan pun betul. Ada masalah tak dekat sini? Apa yang tak faham macam mana cikgu kecilkan dekat depan, cikgu besarkan kat belakang. Siapa yang tak faham tu, tolong turun tangan. Ramai yang turun tangan ni. Okay, sikit lagi. Anak-anakku 15. Ni nak kena tunjuk juga. Mungkin kamu cakap, cikgu kena tunjuk lah cikgu setiap satu baru saya boleh faham. Kalau cikgu tak tunjuk, saya tak boleh faham. Walaupun cikgu bercakap seorang diri. Okey, picometer. Ni ada perkataan pico. So, pico tadi jadi berapa? Tadi pico berapa? 10 kuasa berapa? Cikgu nak dengar jawapan. 10 kuasa berapa? Siapa yang dah ingat tadi? 10 kuasa berapa? Pico. Nano pico. Pico tu dekat bahagian bawah sekali. Cikgu tunjuk. Mana tadi cikgu punya table? Ini 12. 12. Negatif 12. Bukan 12. 12 adalah tera. So, bawah pico adalah paling kecil. Negatif 12. So, cikgu terus masuk saja. Mana ni soalan ni? Okey, darab 10 kuasa negatif 12. Tetapi, dia tak standard lagi. Nampak ni? Yang ni, dia nak kena jadi single digit. Single digit lah, senang sebut lah. Bawah 9 kena single digit. So, yang ni, bawa pergi depan, maknanya kita besarkan dia. Betul 0.47, kita besarkan dia jadi 4.7. So, yang ni kita kena kecilkan. Kecilkan maknanya tolak lagi. Jadi kecil lagi. So, akan jadi 10 kuasa negatif 13. 4.7. Ini jawapan terakhir dia. Ini markah pertama dia. Jangan pakai kalkulator terus. Kalkulator adanya kalau kamu explore, cikgu rasa ada pico. Dia punya unit. Kalau kamu berjaya explore lah. Ini satu markah, satu markah. So, kena guna juga table tadi. Boleh ingat lah. Tera, giga, mega, kilo, desi, sentimili, micro, nano, pico. Bukan nino, nano. Bukan nona, nano. B. Kita teruskan. Cikgu ni merepek lagi kan. Jadual shows a population of 3 cities. Tentukan nilai tempat. Dia kata the given population of 3 cities are round off to a same place value. Kita tengok yang paling senang lah. Sebenarnya daripada kita tengok sini, dia kata dia round off same place value. Ni ayat dia penting ni. So kita boleh tengok yang paling sikit kosong lah untuk kita determine. Sebenarnya tempat apa yang dia bundakan ataupun dia round off. Yang ni kita ambil 5 lah, bermaksud dia ada tempat situ. Ingat kalau kita belajar sekolah rendah, kita ingatlah sa, puluh, ratus kan. Kalau dalam maths dia apa? 1, apa? 10, 10, sini 1, sini 10, dan cikgu lupa ni, kata 1. Nombor 3 dia adalah 100. Sini dah betul lah tu, kedudukan dia, place value. So 5 adalah 100, boleh masuk 100. Ini jawapan dia. Nampak macam senang. Tapi kalau lupa yang kedudukan tempat tu 10, 100, 1000 boleh juga. Nak tulis 100 pun boleh. Ingat, kalau tulis 100, kena tulis 100 lah. Dalam bahasa Melayu kan, janganlah tulis ra. Ra dah bahasa Melayu dah. Tos tu dia nak dalam English pula. Dret kan, dret. Ra dret. So tak maulah. So kalau tulis Melayu, Melayu tu. Tapi kita galakkan English lah. Sebab kita belajar pun more in English. Gangguan. Ada kelas. Sekejap Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ini dah tahu tadi. Ini adalah 100, 100. 2, find the total population in 3 cities. Give the answer in standard form. So, just tambah sahajalah. Tolong cikgu sekarang, seorang. Tolong tambahkan ketiga-tiga nombor ni. Lepas tu tukarkan kepada standard form. Boleh? Seorang tolong cikgu. Kita nak habis dah ni.
Tambahkan ketiga-tiga ni, tekan kalkulator, siapa yang ada kalkulator di tangan. 864000783500940000. Berapa jawapan cikgu nak dengar? Cikgu letakkan telinga lah nak dengar. Dengar, berapa jawapan? Berapa jawapan? Cikgu tunggu ni. Berapa jawapan? 864000. 25875000. Alright, ni. Ini Nuril Terima kasih Nuril. So yang ni bukan dalam bentuk standard form. So tukar dalam standard form 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6, 2.5875 darab 10 kuasa 6. Yang ni dia tak bagi apa? Tak rigid kan. Soalan dia nak berapa significant figure. Kamu boleh terus tulis sahaja. 5B. Betul kan ni jawapan dia? Tengok 2.58. Ya, betul. 2.575. Betul. Dalam soalan jawapan belakang dia bagi penuh. So buatlah. Kalau kamu bundakan pun sebenarnya tak ada masalah bagi cikgu. Kamu buat kan 2.59 times 10 kuasa 6 pun boleh juga sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab dia tak rigidkan dekat sini soalan dia nak berapa significant figure. Kalau sini berapa? 1, 2, 3 yang standard betul-betul. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. So tak ada masalah dekat situ sebab dia tak ada isu. Dekat soalan dia tak minta pun berapa significant figure. Kamu boleh bagi je, insyaAllah. Pemeriksa akan consider. Oh, kita dah berada pada soalan yang terakhir. Okey. Tengok betul-betul, fokus. Last. Save best for the last, kan? Yang ni lah last. Soalan last. The thickness of piece of paper, 0.05. The height of stack of paper, 26 cm. Ada paper, thickness satu paper dekat sini. Tapi dia kata ada 26 cm. Apa ni? Ni thickness dia 0.05. Soalan dia tanya, how many pieces of paper there in 20 stack? Maksud ini adalah satu stack. Dia nak ada 28 stack. Bayangkanlah dekat kedai buku lah, putus stack kan. Banyak orang Raizo ataupun kita sebut putus stack lah. Ada 28. Maknanya dekat atas lantai tu kamu nampak ada 28. Berderet. Tinggi dia 26 cm. Dia tak naklah letak atas, nanti terjatuh semua kan. So tak stable. So 26 tu dia kata stable. So sekarang ni dia nak tanya, berapa, how many pieces? So kita kena 26 bahagi dengan ini. Tapi kena ingat satu benda. Kena bagi sama dia punya unit. Boleh? 0.05 nak tukar pun boleh. Ataupun tukar yang cm pun tak ada masalah. Jawapan tetap akan jadi betul nanti. Okey, baru kita darab dengan 28. Itu soalan dia. Boleh faham soalan dia? Siapa faham soalan dia? Angkat tangan. Last. Angkat tangan. Okey. So, tolong cikgu. 0.05 milimeter tukar kepada berapa cm? Berapa jawapan dia? Yang ni kena tukar, tulis di ruangan komen. Berapa jawapan kamu? Cikgu nak tengok. Semua kena tulis. Sebab acap ni tak ada suara kan. So boleh tukar 0.05 kepada cm. Cikgu nak tengok kamu boleh faham ke tak? Tak apa, salah tak? Cikgu tak marah. Berapa jawapan dia? Siapalah orang yang pertama yang menulis di situ? Ruangan komen. Cepat, ruangan komen dekat sebelah sini. Semua tak nak tulis. Semua takut. Semua tidur. Acap angkat tangan. Berapa jawapan? 0.005. Betul ke? Acap jawab. Yang lain? Kalau tak ingat, kita kena cuba bagi ingat. Macam mana cikgu ingat? Sampai sekarang cikgu ingat. Cikgu pun tak tahu sebenarnya. cm meter. Sebelah sini mestilah m. Buat je macam ni. Sebab cikgu dah besar ni pun buat macam ni. Supaya cikgu boleh ingat balik. Yang ni bahagi 100. Yang ni adalah bahagi 10. So, milimeter nak pergi cm kena bahagi 10. So, bahagi 10. Berapa jawapannya? 0.05 bahagi lagi dengan 10. So, jawapan dia adalah 0.005. Betul lah, Acah jawab. So, boleh bahagikan. 26 bahagi dengan 0.005. Berapa jawapan? 26 bahagi dengan 0.005. 5,200. So, bermaksud bukan jawapan akhir lagi tau. 5,200 pieces ada dekat sini.
So darablah dengan 28. 5200 darab dengan 28. So dapat 1, cikgu pada apa ni dapat 145600. Tapi dia nak dalam bentuk standard form. Standard form ni kena fahamlah, kena ada 10 kuasa berapa. So cikgu kecilkan ini 3, 4, 5. 5. So cikgu akan dapat jawapan 456 darab dengan 10. Cikgu kecilkan yang atas ni, belakang ni kena besarkan. Berapa gerakan dia? Adalah 5. Kita cek jawapan dulu. 1456 10 kuasa 5. Betul. Alhamdulillah. Ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Siapa yang okey semua, tolong angkat tangan last. Angkat tangan last. Tadi dah last cikgu. Ni angkat tangan last. Banyak betul lastnya kan. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tanya, cikgu boleh jawab. So inilah roughly berkaitan dengan standard form. Mungkin kamu akan rasa susah sebab dia ada banyak berkait rapat dengan kita punya previous knowledge. Kalau perasan. Dia tanya cm nak pergi meter.